Nama saya Zahra Majidina binti M. Zamri, nombor matrik A1733808. Saya memilih pokok kelapa dan pokok keladi senduk ataupun nama lainnya paku rawan untuk tugasan morfologi yang diberikan oleh Dr. Haja Maidin. Ini ialah pokok kelapa di belakang rumah saya. Ini pula pokok paku rawan yang berada di belakang rumah saya. Habit pokok kelapa atau nama saintifiknya Cocos nucifera ialah pokok. Ini disebabkan oleh sifatnya yang perennial, berkayu dan mempunyai satu batang utama. Seterusnya, habitat pokok kelapa ialah terrestrial. Ini kerana pokok kelapa tumbuh di atas tanah. Pokok kelapa mempunyai akar yang serabut. Ini kerana akar pokok kelapa agak halus dan seperti berbenang. Ini ialah contoh akar serabut pokok kelapa yang saya peroleh dari Google. Akar pokok kelapa boleh tumbuh sehingga 5 meter di sekeliling pokok dan ke dalam bawah tanah. Pokok kelapa yang berada di belakang rumah saya mempunyai ketinggian hampir 6 meter. Pokok sebegitu boleh tumbuh sehingga 30 meter. Seterusnya, batang pokok kelapa merupakan jenis berkayu tebal. Batang tersebut boleh digunakan untuk membuat perabot. Selain itu, batang pokok kelapa boleh digunakan untuk membuat titi. Namun begitu, batang pokok kelapa tidak digunakan untuk membuat bangunan kerana strukturnya yang tidaklah sekuat konkrit. Habit batang pokok kelapa pula ialah caulescent. Kerana pokok kelapa mempunyai pertumbuhan batang yang lengkap di bahagian atas tanah. Daun pokok kelapa pula merupakan daun yang lengkap. Ini kerana terdapat ketiga-tiga bahagian utama daun, iaitu lamina, stipul dan petiole. Jenis daun pula ialah daun majmuk, kerana pokok kelapa mempunyai leaflet. Jenis majmuk pula ialah paripinet, kerana bilangan daunnya genap. Jenis daun majmuk pula ialah majmuk bipinnata. Ini kerana pokok kelapa mempunyai rakis dan rakila. Susunan daun bagi daun pokok kelapa ialah berselang, iaitu tumbuh berselang-seli. Perlekatan daun kelapa pada batang pula ialah berpetiol. Peruratan daun kelapa pula ialah peruratan tunggal. Bentuk daun pula linear. Bentuk apex daun kelapa ialah narrowly acute ataupun akut. Dan bentuk tepi daun kelapa pula ialah rata. Saya telah mencari satu gambar di Google untuk kita lihat dengan lebih jelas apa itu rakis dan di manakah petiole daun pokok kelapa. Seperti yang kita boleh lihat, pokok kelapa mempunyai banyak leaflet dan tumbuhnya berselang-seli. Seterusnya, bunga pokok kelapa merupakan bunga lengkap. Pokok kelapa menghasilkan kedua-dua bunga jantan dan betina pada satu inflorescence. Jadi pokok kelapa merupakan monoecious. Bunga jantan mengandungi 6 helai perian nipis berwarna kuning dan di dalamnya terdapat 6 stamen. Di tengah-tengah bunga terdapat 3 kelenjar nektar yang berfungsi untuk menarik serangga pendebunga. Bunga betina berbentuk globus, mengandungi 6 perian dan terdapat kistil berwarna putih. Pembungaan khas bagi pokok kelapa pula ialah spikelet. Ini ialah contoh gambar yang saya peroleh daripada internet. Gambar ini menunjukkan spikelet dengan lebih jelas, menunjukkan bunga betina dan bunga jantan dengan lebih jelas. Bunga pokok kelapa juga ialah Bracta seludang
iaitu ia melindungi dan menutupi bunga sepenuhnya. Bunga ialah ovari yang telah masak dan matang. Buah kelapa pula ialah buah ringkas yang dikelaskan kepada buah berisi iaitu drup. Buah kelapa kebiasaannya berwarna hijau atau kuning. Gambar yang saya jumpa daripada internet ini menunjukkan dengan jelas di mana kedudukan exocarp, mesocarp, endocarp dan endosperm buah kelapa. Exocarp mempunyai lapisan lilin untuk mengelakkan air daripada luar untuk masuk ke dalam endocarp. Mesocarp mempunyai struktur fibrous. Disebabkan oleh mesocarp, buah kelapa boleh terapung di dalam air. Ini kerana terdapat ruang-ruang udara yang kecil yang membolehkan buah kelapa itu terapung. Struktur endocarp pula amatlah keras. Ini untuk memastikan air kelapa kekal di ruang endosperm. Tumbuhan kedua ialah tumbuhan keladi senduk atau nama saintifiknya Limnocharis flava, ialah herbaceous. Batangnya lembut dan tidak berkayu. Habitat keladi senduk ialah akuatik. Tumbuhan keladi senduk banyak didapati di kawasan berpaya seperti di kawasan rumah saya dan di kawasan yang lembap. Tumbuhan ini juga sering menjadi pengancam bagi tumbuhan padi. Kebiasaannya akan dihancurkan untuk mengelakkan ia menyekat tumbuhan padi. Ini ialah gambar yang saya ambil di belakang rumah saya. Boleh lihat kawasan belakang rumah saya berpaya. Jadi sangatlah sesuai untuk pokok keladi senduk membesar di sekitar rumah saya. Boleh juga lihat bahawa beberapa keladi senduk telah pun hancur disebabkan oleh banjir yang berlaku beberapa hari lepas. Keladi senduk ialah tumbuhan akuatik tetapi ia tidak boleh hidup tenggelam di dalam air. Ia hanya boleh hidup di permukaan air. Akarnya pula akar serabut. Batang keladi senduk merupakan batang stolon dan habit batangnya ialah melata di dalam air. Daun keladi senduk merupakan daun tidak lengkap kerana ia mempunyai lamina sahaja. Jenis daun pula ialah daun ringkas kerana tiada anak daun. Pelekatan daun pula ialah daun sesil iaitu tanpa petiol. Peruratan daun keladi air ialah peruratan tunggal iaitu hanya ada tulang daun utama tanpa adanya urat lain. Bentuk daunnya pula bentuk reniform atau dalam kata lain bentuk buah pinggang. Tepi pula berbentuk rata. Untuk lihat dengan lebih jelas lagi bentuk daun keladi bagaimana, boleh lihat gambar berikut. Inflorescence untuk keladi senduk pula ialah bunganya berwarna kuning dan mempunyai 3 kelopak. Boleh lihat dengan lebih jelas berapa kelopak yang ada pada tumbuhan keladi senduk. Bunganya merupakan bunga yang tidak lengkap dan juga bunga tunggal. Buahnya pula merupakan dehiscent dan berbentuk kapsul. Buah keladi senduk ataupun orang kampung gelar sebagai pucuk paku rawan boleh dimakan sebagai ulam-ulaman. Ia mempunyai banyak khasiat untuk badan kita.